Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk ingat kepada aku. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi seluruh pimpinan masjid, tuan haji, pemen hajah dan hadirin sekalian, terlebih dahulu sambutlah salam daripada Al-Fadhil Ustaz Azhar Yahya yang tidak dapat hadir pada malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kerana kelewatan, sebab dapat maklumat menggantikan Ustaz pun dah senja tadi, ya. Dan hanya yang sempat saya capai di atas meja tadi, di rumah tadi, ialah kitab Ihya Ulumuddin. Itu atas tajuk pada malam ini saya akan bicarakan tentang solat, kehadiran hati dalam solat, ya. Tuan-tuan sekalian, bila kita bicarakan bab solat ataupun bila diadakan program tahsinus solat untuk anak-anak, untuk kanak-kanak, sudah pasti ramai yang menghantar anak-anak, ya, walaupun barangkali yurannya agak tinggi, ya, tapi orang rasa perlu untuk anak-anak elokkan solat. Tapi jika sekiranya diadakan tahsinus solat untuk dewasa, ya tak, susahlah. Sebulan elan tu belum tentu dapat 10 peserta lagi. Sebab kata-kata dewasa kata semua solat mereka dah dalam keadaan yang terbaik, ya. Jadi izinkanlah saya bicara bab solat. Mungkin tuan-tuan berkata, Ustaz datang jauh-jauh nak cerita bab solat tak? Kami ni dah biasa solat Ustaz, ya. Tapi harus diingat, kata-kata kita, pelajaran solat yang kita pandai sekarang ini hanyalah yang kita belajar dulu, masa zaman kecil-kecil dulu. Itulah yang kita bawa. Tapi bila diperiksa seorang-seorang, ya, kadang-kadang kita rasa gagal lagi. Takdirnya kalau di luar pintu masuk tadi kita diperiksa suhu dan juga itulah COVID punya tu, ada 2 kali dos ke belum tak, kita melepasi checkpoint tu. Tapi sekali tiba-tiba ada satu lagi checkpoint, satu lagi reader dekat kat luar tu, dia membaca keelokkan solat kita. Kita tak tahu lagi macam mana result dia. Kita tak tahu lagi macam mana result dia. Padahal itulah yang akan dibawa hingga ke alam kubur, hingga ke alam barzakh, kan juga ke alam syurga atau neraka. Ya. Beramai orang solatnya tidak diterima. Dan ada yang solatnya dah diterima, tapi di segi kategori markahnya masih rendah. Markahnya masih rendah. Ayat yang saya bacakan tadi, wa aqimis salata li zikri, dirikanlah semayang untuk ingatkan aku. Ada 2 perkara. Pertama solat, yang kedua ingat kepada Allah. Ya, lawan ingat kepada Allah ialah lalai, cuai, leka. Leka ni banyaklah pula kerana dibincangkan. Sama ada sengaja meleka-lekakan hingga akhir waktu.
Ya, saja melengah-lengahkan hingga di akhir waktu sudahlah terlewat-lewat tu menyebabkan dia tergopoh-gapoh. Tergopoh-gapoh jadi dia. Dan keadaan yang kelang kabut, yang keadaan tidak ada kualiti solat dia. Ya. Ni. Leka juga bermakna tiada khusyuk dalam solat. Bila angkat takbir je, berbagai-bagai perancangan pun datang. Padahal dalam kitab ni sebut bila kamu bertakbir waktu ihram, kamu Allahu Akbar, jangan dustai takbir tersebut. Jangan dustai dia. Besarkan Allah Ta'ala. Lalu apa yang kita sedang rancang tu yang datang sekarang ni, ketika Allahu Akbar tu, sebab tu bila bagi salam dia terus angkat tempat di badan daripada tempat duduk dah. Salam kanan, salam kiri terus jalan. Sebab perancangan dah lengkap dalam solat tadi. Tuan-tuan sekalian, ya, disebut wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai, termasuk lalai dalam solat. Tuan-tuan sekalian, untuk kita bicarakan sampai ke peringkat jangan sampai lalai ataupun untuk lizikri, untuk ingat kepada aku, kata Allah Subhanahu Taala, maka yang pertama mesti ada ilmu. Syarat pertama mesti ada ilmu. Ilmu tentang solat. Tentang solat, dia fardu ain. Bermula pada ilmu taharah lagi, dengan bersuci, ilmu mengangkat hadas, ya, dan juga ilmu tentang solat. Selain pada 13 rukun yang utama tu, 13 rukun, ada lagi selain pada tu, iaitu menutup aurat, menghadap kiblat, wuduk yang sempurna, ya, dan lain-lain. Baik. Bila kata kena ada ilmu, makna kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita mula bertanya pada diri kita, sempurnakah solat aku selama ini? Sempurnakah atau tidak? Kadang-kadang kita terjumpa atau lihat kawan-kawan kita solat dekat mana? RNR. Ya Allah, tuan-tuan sekalian, nak tegur sebuah salah, tak tegur kan kata bersalah. Akhirnya kita doa, ya Allah Tuanku, datangkanlah orang yang boleh tegur dia di masa akan datang. Aku tak berani nak tegur dia. Nah, umur tua pada kita, masa dia rukuk tu memang dah bongkok dah. Benda dengan bongkok tu dah sujud. Masa bila i'tidal pun kita tak tahu dah. Sampai Allah dia sikit je, Allahu Akbar. Itu tak tengok pada tumit lagi, pada ketika sujud lagi macam mana keadaan kaki dia dan lain-lain. Ya. Dan mengangkat takbir tidak sempurna. Ya. Allah, makna tidak ada ilmu. Yang pertama mesti ada ilmu. Ilmu untuk sempurnakan solat. Solat ni akan menjadi pembantu kita di hari akhirat, di alam barzakh, hinggalah kita masuk syurga lah. Itulah ceritanya. Bahkan di dunia disebut apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kamu solat tidak rasa nak cegah keji, solat dah. Tapi tengok pada kekejian, kemungkaran, tengok pada perbalahan antara sesama umat Islam dan lain-lain, kamu tak rasa apa-apa pun. Tak rasa apa-apa, tak rasa sensitif apa pun. Makna solat tak sempurna lah tu. Ya tak? Kadang-kadang kita lihat tak, orang yang membiasakan ataupun tidak rasa peka terhadap penyatuan umat Islam dan lain-lain lah. Dan Allah Ta'ala menyebut pada dia, innamal mu'minuna ikhwah. Umat Islam tu semuanya bersaudara. Tetapi sambungan dia, fa aslihu baina akhawaikum, maka perelokkanlah, eratkanlah, satukanlah antara saudara-saudara kamu itu. Kenapa ada ayat satukanlah? Kenapa ada ayat eratkanlah? Kenapa mesti ada ayat tu? Boleh saja disebut innamal mu'minuna ikhwah, titik dekat tu. Tapi sambungan dia fa aslihu baina akhawaikum. Eratkan hubungan antara saudara-saudara kamu. Kenapa perlu ada ayat tu? Sebab ada perpecahan, ada perbalahan. Perbalahan kadang-kadang barangkali lah kalau kita kalau kita tilik setiap individu, barangkali ada masalah tentang solat. Sebab kata Al-Ghazali dalam kitabnya bahawasanya jika sekiranya tidaklah kamu mencegah atau ingin mencegah
daripada keji dan mungkar, bermakna kamu bukanlah dalam golongan orang yang sempurna solatnya. Kan? Kadang-kadang kita rasa hebat sangat dah, bagus sangat dah, tapi buat keputusan kita ikut nafsu. Kita periksa punya solat kita gagal. Orang bila kanak-kanak kita dianjurkan supaya buat tahsinus solat, ramai nak datang. Dewasa ni mangkali lah kita kalau dalam majlis mangkali nak uji solat tu, mangkali baru dia bersiap sedia mangkali. Ya, umpamanya tuan-tuan sekalian, pada lampu Mavi menyala, jalur PP 661, nanti bateri kong sila off lampu. WPP 661 Mavi baik. Jadi tuan-tuan sekalian, kalaulah ada majlis ujian, umpamanya satu ketika dulu saya nak masuk belajar Darul Syifa, lama dah, masa tu Tuan Guru Harudin ada lagi, ada ujian baca Fatihah, ujian baca tahiyat, dan ujian dia dah bagi soalan dah, kemudian di ruangan kanan ada markah. Kemudian dia ambil balik soalan tu, dia tanya balik. Kita dah tahu soalan tu bocor, itu pun gagal lagi. Ya, ujian biasanya di akhir bulan Disember dan pengambilan Januari. Masa pengambilan tu Tuan Guru almarhum Datuk Arundin, dia menyebut bahawa saya dalam 200 orang yang uji Fatihah, dia kata, di kalangan laki-laki hanya kurang lebih dalam 30 orang gitu, kata saya yang lulus. Tahiyat dia kata 14 orang lulus. Sebab tahiyat tak baca kuat-kuat. Cuba tahiyat baca, imam kena baca tahiyat at-tahiyyatul mubah, baru pakat-pakat nak betul ya tak? Oleh kerana ada sil tak lulus punya. Perempuan cuma dia ambil 40 orang lebih itu, semua tak lulus tahiyat. Masya Allah. Bagi uji macam tu baru kita nak kata nak betulkan ibadah kita. Sebab apa? Tak ada orang uji kita. Kadang tak tahu rukun dan juga sunat. Bila dalam semayang tu dibaca doa iftitah, kelang kabut sebab apa nak cepat, tinggallah doa iftitah tu. Itu sunat. Elokkanlah solat, baca Fatihah dengan cermat. Ini dengan iftitah dengan Fatihah selaju kereta api. ETS nak. Rukuk tak sempurna, iktidal tak sempurna. Nabi ketika mana berada dalam masjid, bersama sahabat, ada sahabat lain datang solat dan nak join lah bersembang dengan Nabi. Nabi kata, anta belum solat dia. Kemudian dia bangkit buat semula. Kemudian Nabi kata belum solat. Bukan belum sempurna, belum solat. Kemudian dah ketiga kali dia datang, Nabi kata tiada tamakninah. Tak sempurna solat dia. Tak sempurna solat. Jadi yang pertama mesti ada ilmu. Yang kedua, mengagungkan Allah Ta'ala. Orang yang solat mesti agungkan Allah Ta'ala. Siapa yang solat dalam sembahyang luar sembahyang, agungkan Allah. Letak Allah sebagai rujukan kita dalam segala perkara. Perkara masyarakat ke, perkara negara ke, apa ke, letakkan Allah. Sebab tu bila kamu akad Allahu Akbar, jangan dustai, kata Ghazali. Jangan mudustai, maknanya jangan ada yang lain lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang kedua, nak khusyuk solat, hadirkan hati mesti agungkan Allah Taala. Yang ketiga, takut dan harap. Takut ditolak, harap diterima dan menjadi bekalan kita hingga ke hari kiamat. Selain pada mengelokkan kehidupan kita di dunia ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita terus. Ini bila masuk Isya berhenti ya, Tuan Haji Fadil. Lepas beri azan dululah, lalu azan dan sama sikit, insya-Allah. Sebab ustaz pun dah duduk lewat nak. Right. Jadi saya terus kepada
perkara-perkara pengen solat. Kita jarang-jarang berjumpa nak. Jadi kita kena laju sikit sebab tak tahu dia nak sambung. Pertama, bila kita nak solat, kita membersihkan diri. Yang pertama, kita taharah. Kita istinja elok-elok. Kita bersihkan diri. Mandi. Ya, ada yang wajib nak mandi yang wajib. Kemudiannya wuduk dengan sempurna. Kata Al-Ghazali, bila dah sempurna kamu membersihkan zahir kamu, bagaimana dengan batin kamu? Ini dia. Sebab tu saya rasa perlu tajuk ni dibawa, walaupun nama dia tajuk dia solat. Bagaimana dengan batin kamu? Sesuailah doa kita bila kita berwuduk. Apa doa kita? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ni golongan orang yang bertaubat. Ni baru menama bersih. Bukan bersih zahir sahaja, bersih jiwa sekali. Ya Allah akbar. Ya, batu kitab penawar bagi hati itu penting sangat. Bersihkan daripada apa dia? Daripada riak, takbur, sum'ah, ujub, bakhil, kedekut dan lain-lain, pemarah dan seumpama sifat-sifat yang tidak baik. Ya, sebab tu 5 kali sehari kita berdoa. Kita menjadi orang yang tawwabin, al-mutatahhirin, min ibadika salihin. Ya Allah, cukup cantik. Ini baru berwuduk, baru kita lepas membersihkan diri. Allahumma ij'alni minal mutatahhirin. Jadikan golongan orang yang bersih luar dan dalam, zahir dan batin. Dan kata Ghazali, kemudiannya kamu mengenakan pakaian, menutup aurat kamu. Bila menutup aurat, bila kamu mengenakan pakaian, bermakna kamu telah tutup zahir kamu daripada rasa malu dilihat orang. Kita malu tuan-tuan sekalian kalau buka baju depan orang. Ya tak? Saya pada kecil lagi, bila nak belah kayu api depan halaman rumah pun saya pakai baju. Saya jarang, walaupun orang kampung tak, jarang saya tak pakai baju tak. Apa sekarang dah sampai tua-tua lagi lah tak. Malu bila dilihat orang. Tetapi bagaimana dalaman kamu, kata Ghazali. Hanya kamu dan Allah Ta'ala saja yang tahu dalaman kamu, jiwa kamu. Kamu hendaklah menyelidiki, mengkaji jiwa kamu, dalaman kamu. Adakah benar-benar telah bersih? Adakah benar-benar dapat ditutupi daripada pengetahuan Allah Ta'ala? Tak mungkin. Daripada catatan roket dan atik. Ya tak? Ini maksud dalaman kita. Bersihkanlah, dia kata. Tutupkanlah dengan serapat-rapatnya segala igawan-igawan untuk menjadi orang yang jauh daripada syariat Islam. Daripada menjadi orang yang kaya yang tidak mengikut syariat. Ya, menjadi pemimpin yang dalam keadaan kita panggil tidak dirodai, tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kena sampai macam tu sekali. Itu baru nombor 2, pakai pakaian. Yang ketiga, bila kamu mendengar azan, bayangkanlah bahawasanya kamu berada di padang mahsyar. Berada di padang mahsyar, di mana laungan malaikat-malaikat yang ramai, petugas-petugas Allah yang ramai, menjerit, melalukan panggilan-panggilan kepada manusia yang terlalu ramai, berbilion manusia di padang mahsyar. Kamu tidak akan lagi dapat membantah segala panggilan, ya, mengikut saja arahan. Tetapi barang siapa di dunia ini menyahut panggilan azan, segera dia menunaikan solat, maka di hari akhirat mudah-mudahan panggilan para malaikat dalam suara yang lunak, suara yang tidak kasar dan tidak bengis, insya-Allah. Dan kemudiannya kamu berdiri, kamu menghadap kiblat. Bila menghadap kiblat bermakna tumpuan kamu dan seluruh manusia yang beragama Islam, yang mukmin dan mukminah, laki-laki dan perempuan, menghadap ke satu arah, iaitu arah yang kita semua nak cari,
Apa dia? Iaitulah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menghadap pada rumah Allah Baitullah. Pada di mana saja pelosok dunia kita berada. Dan bila kamu berdiri tegak, kamu qiyam, bayangkanlah kamu berada di hadapan seorang raja yang kamu nak persembahkan sesuatu kepadanya. Sudah tentu berhari-hari sebelum pada itu kamu telah pun buat persediaan apa-apa nak dipersembahkan. Bagaimana wording nak cakap, kata-kata nak disebut tu. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, susun elok dah, prepare habis dah. Ya tak? Dalam keadaan yang berdiri yang begitu mantap, tak boleh tergaru-garu dah, tak boleh nak paling sana paling sini dah. Lebih-lebih lagi kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang seterusnya laju-laju ni insya-Allah mudah-mudahan kita dapat cuba kita ambil intipati dia. Seterusnya kamu memasang niat untuk solat. Bila kamu berniat, tak kira lah ada usalli ke tak ada usalli ke. Ada orang berbalah habaq usalli tak usalli ni. Saya tak nak balah habaq tu. Saya nak berbalah yang ni. Yang Ghazali nak apa dia? Memasang niat bermakna kamu telah memasang azam yang kuat, yang tinggi, yang bersungguh-sungguh. Yang pertama untuk membesarkan Allah. Yang kedua kamu berazam sungguh-sungguh untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kamu ingin khusyukkan solat yang kamu akan dirikan. Ya, ini niat kita. Bila kita berniatnya bermakna kita telah berazam. Kita berazam bersungguh-sungguh. Aku ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang hanifan, suci, bersih, ikhlas, musliman, dalam keadaan tunduk dan patuh. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu masa niat, pasal niat. Kemudian kita mengangkat takbir, Allahu akbar. Saya sebutkan tadi, jangan ada tipu, jangan kamu ada tipu daya ketika kamu besarkan Allah Taala. Pada masa tu ada kerja tak siap datang. Allah ni yang nak motor kereta aku tadi padam lampu ke tidak tu, bar kat sini dah. Semua datang pada masa tu dah. Siapa yang besar ni? Kereta ke kamu? Kereta ke Allah? Allah sakit perut lah pula lah. Selesaikan dulu semua urusan tu. Jangan ganggu ketika kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diganggu. Jangan ganggu. Kemudian kamu dah mula, sekarang ini kamu akan mulai bermunajat. Munajat dah bermula, iaitu dengan doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Segala puji bagimu ya Allah yang banyak-banyak pujian. Ya, Engkau lah ya akbar kabira, yang maha besar lagi, yang maha agung. Ya tak? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu semua ayat-ayat munajat. Solatku, ibadahku, segala kerja buat aku, hidupku, matiku lillahi ta'ala, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada syirik bagi dia. Wa ma ana minal muslimin, aku wa ma ana minal musyrikin, aku bukan golongan orang musyrikin, aku wa ana minal muslimin, aku orang yang muslim, yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu munajat tu, ya. Itu bermulanya munajat. Bersungguh-sungguh. Ya, satu riwayat menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat bersama para sahabat. Ketika selesai solat, Nabi bertanya antara makmumnya, siapa tadi yang membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila hingga akhir. Ya. Saya ya Rasulullah. Bila kata saya ya Rasulullah, mesti dalam keadaan yang question mark. Maknanya Nabi nak marah ke, Nabi nak kata tak elok ke, Nabi nak kata apa ni. Ya, sebab yang tanya ni Nabi tanya. Ya, Nabi berkata telah terbuka pintu-pintu langit, dan malaikat-malaikat rahmat datang mengaminkan doa kamu. Rupanya doa tu. Kata anak Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, anak Umar Al-Khattab berkata apa?
aku nak amal doa ni hingga akhir hayatku. Bukan kecil doa iftitah ni. Ya tak? Walaupun jatuhnya sunat. Kemudian kita baca surah Al-Fatihah. Tambah lagi munajat kita. Pertama dimulai dengan nama Allah. Yang kedua, i'tiqad kita mentauhidkan Allah Taala di sudut rububiyahnya, penciptaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu bagi Allah Rabbil alamin. Rabb, Tuhan sekalian alam yang mencipta, yang mengatur, yang menentukan apa sahaja berkenaan alam dan di luar alam. Ya tak? Ini semua kehendak Allah Taala. Ya. Kemudian kita nyebut Ar-Rahman, antara sifat-sifat Allah. Kita beriman dengan Allah Taala di sudut asma' sifat dia. Mentauhidkan Allah Taala di sudut sifat dia antaranya Rahman dan Rahim. Ya tak? Tiadalah makhluk yang Rahman sebenarnya rahmat Allah Taala. Tiada makhluk yang Rahim sebenarnya rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemuncak rahim Allah Taala ialah bila kamu dimasukkan ke dalam syurga di akhirat nanti. Kemuncak sayang Allah Taala, kasih sayang Allah Taala kepada makhluk dia yang beriman kepadanya di muka bumi ini. Tuan-tuan sekalian, Allah Taala menurunkan hujan tanpa manusia request. Tak payah request lah, tak payah tanya lah. Allah Taala menjadikan siang dan malam, pagi dan petang, tak payah kita tanya. Allah Taala beri kita nafas, tak payah kita minta. Ya tak? Ni semua urusan dia. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebut dalam surah An-Naba, dijadikan malam sebagai pakaian, malam sebagai selimut untuk kita. Untuk kita berada dalam keadaan tenang, berada dalam keadaan yang tidak dilihat orang, dalam keadaan kita bersama family kita, berkeluarga kita, bermuhasabah apa yang telah kita buat di siang hari, pahala banyak mana dapat. Kita makan bersama. Itu urusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan siang untuk bekerja. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang baik, jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang orang terdahulu yang kau berikan petunjuk dalam semua urusan. Tuan-tuan sekalian, kita jalan terdahulu. Saya nak sebut di sini apa dia? Kita bersyukur kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza umat Muhammad dengan umat terdahulu? Umat Muhammad adalah umat Nabi yang terakhir. Ada juga soalan kenapa tak ada Nabi dah lepas Muhammad? Ya, sebab telah sempurnalah Islam itu. Sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama untuk kamu, agama Islam. Dan telah aku cukupkan bagi kamu rezeki. Dan aku telah redalah Islam itu sebagai cara hidup kamu. Habis itu bagaimana kalau dah tak ada Nabi lagi? Ni kan sekarang macam-macam masalah. Tuan-tuan sekalian, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang yang ada ilmu tu waris Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Siapa ulama? Semua yang beragama Islam itu adalah ulama. Ulama yang besar dalam urusan yang besar. Kita tuan-tuan sekalian kena alim tentang fardu ain, tentang solat. Takkan pukul 7 pagi kita belum kejut anak kita lagi untuk bangun subuh. Kalau kita kejut dia, mana kita warasatul anbiya, kita waris Nabi. Kita makan ikut sunnah Nabi, itu waris Nabi nama dia. Kalau sekecil-kecil dalam family kita ikut jadi warasatul anbiya, jadi waris kepada Nabi, insya-Allah membawa kepada masyarakat, membawa kepada negara. Semua ikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Antaranya tuan-tuan kita minta apa dia? Hidup melandaskan yang telah diberikan kepada Nabi dan umat-umat terdahulu. Tuan-tuan sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni saya sebut tadi berbeza dengan Nabi yang lain. Apa dia? Di sudut mana dia?
Nabi-nabi yang lain ada yang solo keseorangan, ada yang untuk umat masing-masing sahaja. Tak? Nabi Musa peringkat awalnya untuk berdakwah pada Firaun. Round yang kedua untuk mendidik orang Bani Israel. Itu tugas Nabi Musa. Ingat? Nabi Muhammad lebih lagi. Ya. Walaupun tiada pasangan sebagaimana Harun sebagai pasangan pada Nabi Musa. Zakaria pasangan pada Nabi Yahya. Tak? Azal. Tetapi tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad ada rangkaian sahabat-sahabat dia. Dia ada Abu Bakar. Dia ada isteri yang solehah, yang pertama. Yang kedua ada sahabat-sahabat Abu Bakar, Ali dan lain-lain. Abu Bakar lah yang membantu Nabi berdakwah. Abu Bakar lah yang mengislamkan, antaranya apa dia? Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan, Zubair bin Awam, Arkam bin Abi Arkam. Ni hasil dakwah sahabat-sahabat. Dan Nabi kemudiannya diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai pemimpin sebuah negara Islam, Madinatul Munawwarah, berlandaskan perlembagaan yang pertama dalam dunia, perlembagaan bertulis yang pertama, namakan Piagam Madinah, menyatukan umat-umat manusia yang kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, dan juga orang yang jauh dan dekat, Muhajirin dan Ansar, dan orang telah lama bergaduh 120 tahun lebih, iaitu orang yang orang dinamakan orang tempatan, Auda Khazraj. Dan Nabi juga menunjukkan kepada kita tentang organisasi, teamwork. Ya, ada ketua, ada timbalan ketua dan seumpamanya. Hinggalah kita dapat laksanakan sampai sekarang. Pengurusan pejabat ke, pengurusan di masjid ke, pengurusan masyarakat tempatan ke, ada organisasi. Dan Nabi juga mengajar tentang sistem kekeluargaan, sistem kemasyarakatan, sistem jual beli. Dan Nabi juga mengajarkan sistem perundangan pemerintahan negara. Ini hebat kita menjadi umat Muhammad. Ya, seronok kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harap tuan-tuan sekalian, masalah Covid negara kita ni cepat berlalulah. Kita teringin lagi sekali nak tengok apa? Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Insya-Allah rasanya umrah dah buka dah kan. Doa-doa lah, ya. Mudah-mudahan ekonomi pun kembali pulih dah, kita dapat pergi menjengah sekali lagi. Kalau umur macam saya ni, kalau tak dapat yang beberapa kali pun dapat yang ujung-ujung pun, alhamdulillah lah, insya-Allah. Ya, teringin kita nak tengok Madinatul Munawwarah dan Makkatul Mukarramah. Ini tuan-tuan sekalian kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai-bagai dugaan, berbagai cabaran, semuanya menjadi pengajaran pada kita. Ya, menyatukan Aus dan Khazraj, iaitu dua golongan. Tetapi tuan-tuan sekalian, saya nak beritahu sini tak sama. Penyataan Aus dan Khazraj tak sama dengan penyataan umat Islam di Malaysia, tak sama. Ya, di sudut apa ustaz? 120 tahun dengan 60 tahun ke? Bukan. Di sudut apa? Iaitulah Aus dan Khazraj dua-dua pun non-Muslim, dua-dua pun tak Islam, dua-dua pun menyembah yang bukan-bukan, dua-dua pun tiada sistem hidup yang sempurna, dua-dua pun asyik bergaduh ya. Kenapa bergaduh kuat sangat? Sebab ada orang luar datang, orang pendatang luar yang datang. Orang luar datang ni apa dia? Nak berniaga lah, apa lagi? Siapa dia? Yahudi, Nasrani. Dia laga-lagakan Aus dan Khazraj, senang dia berjual alat-alat senjata perang dan senang dia berniaga. Asyik ada pasar lagi. Ada pasar Qainuqa dan seumpamanya. Yahudi banyak Qainuqa, ada pasar sendiri. Ya, itu hebat mereka ni, tuan-tuan sekalian. Ya tak? Jadi Aus dua-dua pun tidak Islam, Khazraj pun tidak Islam. Tapi bila Nabi datang, mereka menganut agama Islam dan redha, dan kita mari bersama-sama bawah pemerintahan Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Islam di negara kita ni, Islam, sesama Islam dah. Ambil ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila berbalas satu perkara, datang dah ada kitab masing-masing dah. Di rumah masing dah ada Quran dah. Ya tak? Dan rujuklah kepada ulama, orang-orang yang mengerti tentang agama, tentang Islam. Silakan muazzin untuk azan.
Allah. La ilaha illallah. Baik, izinkan saya sambung sikit lagi ya, insya-Allah, sebelum kita menutup majlis. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Minta dalam solat yang khusyuk. Minta dalam solat one-to-one kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun kita dalam satu masjid, tapi hati kita masing-masing menghadap ataupun meletakkan keyakinan Allah Ta'ala melihat kita. Daripada ujung sana sampai ujung sana, markah kita tak sama. Ya, malaikat Raqib Atid yang tahu, dan kita sendiri. Ya, sesiapa yang merasai atau memahami ataupun menyedari apa dia sebut, itulah yang dinilai. Kalau dalam keadaan kita panggil apa, lalai dan cuai, maka rugilah dia. Baik, kita cubalah, insya-Allah. Ada orang tanya pula, kau tak khusyuk macam mana ustaz? Kena buat lain ke? Kita tanya dia balik, buat lain khusyuk ke? Tak tahu lagi, tak payah buat lain. Cumanya doa, sentiasa doa. Doalah. Ghazali kata baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas hingga akhir bila nak solat. Ada menyebut baca doa. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika min an yahdurun. Berbagai-bagai kita baca dak. Doa dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa. Jadi tuan-tuan sekalian, kemudiannya antara yang kita lakukan dalam solat apa ada lagi, iaitulah kita di sudut rukun fi'linya kita sujud. Sebelum tu kita rukuk dan lain-lain. Ingat, kalau orang tu ada ilmu, dia faham. Bila rukuk dan sujud, dia takkan rukuk dan sujud kepada makhluk. Kita Hindustan ya, sujud pada makhluk ni. Shah Rukh Khan tu berapa kali dah jadi Tuhan lah. Dia semua makhluk. Ya. Orang Islam yang beriman dia sujud hanya kepada Allah. Jadi jangan sia-siakanlah. Memang khusus. Memang khusus. Khusus untuk Allah Ta'ala. Bila turun ayat Sabbihisma rabbikal a'la, persucikanlah Tuhan kamu yang maha tinggi, Nabi menyebut pada para sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ia sebutan sujud kamu. Jadikanlah ia dalam sujud kamu. Sabbihisma rabbikal a'la, persucikanlah Tuhan kamu yang maha tinggi. Jadi kita pun subhana rabbil a'la wa bihamdih. Bila sebut wa bihamdih, dia maha terpuji, bermakna tak adalah riak, takbur, sum'ah dan lain-lain. Sebab apa? Yang terpuji itu milik Allah, bukan kita yang terpuji. Subhanal azim, maha suci Tuhan yang maha agung. Ya, wa bihamdih, dia juga maha terpuji. Makna apa dia? Kita mengagungkan Allah Ta'ala dan memuji dia. Kalau orang keluar sembahyang tuan-tuan dia dalam keadaan yang baik, terbaik, tiada lagi masalah riak, takbur, sum'ah dan lain-lain. Nak berbangga sama kawan-kawan, sembahyang dia bertambah khusyuk. Bila turun ayat Quran daripada surah apa dia Pak? Antaranya surah Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Persucikanlah Tuhan kamu yang maha agung. Jadi Nabi menyebut ij'aluha fi ruku'ikum.
Jadikan sebutan rukuk kamu. Bila rukuk baca betul-betul dengan sempurna. Insya-Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tercukup sekadar dapat sampaikan pada malam ini yang dapat tuan-tuan sekalian. Dan bila sampai kepada perbuatan solat tadi, makna yang lain-lainnya kita boleh kita panggil memahami dah matlamat kita pada hari ini, iaitu untuk apa? Untuk mendapat kejayaan. Bila dipanggil oleh Tok Bilal, hayya 'alal falah, inilah kejayaan yang sebenar. Ya, coba dia. Bila al-falah, Quran menyebut qad aflaha. Ya. Qad aflahal mu'minun. Menanglah. Ya, mendapat kejayaanlah orang-orang yang beriman, allazina fi salatin khashi'un, yang salatnya bersungguh-sungguh dan mendapat kekhusyukan insya-Allah Subhanahu wa taala. Yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah maaf pada tuan-tuan sekalian. Mudah Allah taala meridai perhimpunan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, hadirkanlah hati-hati kami dalam solat ya Allah. Jadikanlah solat dapat membina kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah solat ini benar-benar ya Allah dapat kami hayati ya Allah. Jadikanlah masa-masa kami ya Allah dapat kami gunakan untuk mencari jalan-jalan khusyuk dalam solat ya Allah, untuk memahami bacaan-bacaan yang akan kami baca dalam solat ya Allah. Ya Allah, dan kami jauhlah kami daripada melengah-lengahkan solat ya Allah. Jadikanlah solat jemaah, solat berjemaah sebagai perkara yang wajib bagi kami ya Allah. Ya Allah, dan kami mudahkanlah kami untuk bangun di tengah malam untuk bertahajud ya Allah, menambah-nambah lagi solat kami ya Allah, baca solat duha dan seumpama ya Allah. Makbul doa kami sekalian ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.